Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Sembang M&M. Saya Mimi Saleh dan Mak Hajar Rahmah Saad. Mak, apa beza antara deadline, DEADLINE, dengan deadline, DATELINE, dengan due date? Oh, kenapa tiba-tiba tanya ni? Sebab bila kita tengok perkataan-perkataan tu bunyi macam sama je. Dia macam tarikh akhir kan. Semua line ada ujung dia kan. Kecuali due date lah. Tapi macam semua bunyi macam maksud dia sama. Maknanya itu tarikh akhir kan. Tapi kenapa beza-beza perkataan tu? Dan dalam bidang apa? Okey. Deadline tu biasanya dalam bidang penulisan lah. Especially kita deadline ni DEAD, date mati. Okay, biasanya kita guna dalam journalism, especially dalam penulisan kan. Mesti deadline-nya pukul berapa, hari apa yang tak ni very serious. Kalau kita tak siap bukan rencana tu, nanti surat khabar kosong sebab rencana tu bergantung pada dia kan. Okey, itu jadi maknanya kita deadline tu, sesuatu tugas tu ada limit dia bila kita kena serahkan tugas tu kita punya kerja tu bila kita kena serahkan. DATE pula itu biasanya dalam surat khabar. Kalau DATE tarikh. Kalau kita baca surat khabar, kalau kita perhatikan pada setiap berita, the first ayat yang ditulis tu adalah contoh 26 Jun Kuala Lumpur. Maknanya berita tu ditulis pada 26 Jun di Kuala Lumpur. Dan deadline tu tarikh itulah. Tarikh tu dan barulah dimulakan sekumpulan perompak telah ditangkap ke. Jadi tapi mesti ada. Jadi orang nak tahu benda ni berlaku di mana, bila kan. Dia orang tahulah bila kita tengok deadline tu. So di baris pertama, paragraf pertama. Ya, tapi dia bukan pada rencana tak ada pada berita je. Berita mesti ada tulis tu. Itu deadline, DATELINE. Okey, due date pula tu? Due date ni biasanya dia sama juga macam deadline, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita tak panggil deadline lah. Misalnya due date tak panggil deadline. Misalnya kita seorang perempuan mengandung dia nak bersalin kan. Dia tak kata pula deadline dia nak bersalin bila. Dia kata due date. Biasa juga macam kita nak hantar proposal ke dalam classroom ke, tak tahu Kak Long dulu macam mana, dia kata due date kan. Dia kata due date. Lecturer kadang-kadang tu lah dia sekejap guna deadline, sekejap guna due date kan. Tapi dalam journalism kita tak panggil due date. Kita panggil deadline. Dan kita bayar bil pun, kalau kita bil pun dia tulis due date lah. Oh, due date juga. Tak ada kata deadline lah. Jadi kalau automatic kata deadline tu mesti dalam bidang penulisan. Selalunya lah. Ya, tapi mau tak tahu dalam projek-projek lain, misalnya projek engineering ke, projek apa-apalah lain-lain tu mak tak tahu kan. Apa dia orang gunakan dia punya istilah tu. Mungkin dalam bidang-bidang lain tu lain dia punya istilah yang bermaksud certain date you kena siapkan projek ni. Okey. Misalnya kalau mak tengokkan dalam tender-tender tu, kalau tak siap by certain date kan, you kena siapkan ni, ada penalty kan. Dia serius kan. Kalau deadline ni memang dia serius lah. Bukan sengaja dia nak tulis tu kan, pasal dia akan melibatkan keberhasilan sesuatu projek tu lah. And then kalau mungkin tahu macam masa belajar dululah, kita ada milestone, Gantt chart yang menunjukkan proses kerja lah, yang menuju ke arah deadline kan. Jadi Muni tak tahu, macam kita buat magazine, kita panggil apa kita just panggil proses je lah kan. Work progress lah. Work progress. Kalau kita work progress kan, mak selalu buat chart lah. Kat mana sekarang dah sampai work progress kita, sampai kat mana kan. So macam kita lah bila buat buku lah, mungkin di luar sana bukan dalam bidang penulisan ataupun journalism kan, mungkin tak tahu proses buat buku tu macam mana. So boleh mak terangkan sikit lah proses nombor buat satu, buku dan buat majalah lah sama. Buat buku dengan buat buku ni dia punya deadline dia panjang sikit lah. Pasal dia melibatkan banyak peringkat kan. Memula tu kita collect bahan dia. Jadi ini melibatkan penulis. Lepas tu dia melibatkan grafik artis lah untuk buat setting kan. Setting, proofreading, buat cover kan. Ni kemudian masuk peringkat cetak. Jadi dia ada 3 peringkat situ. Jadi 3 peringkat ni dia mesti patuh pada deadline ni. Kalau tidak memang boleh, tapi lambatlah buku ni akan terbit di pasaran kan.
Kalau dia tidak melibatkan sale, pemasaran, tak apa. Tapi jenuh lah orang nak tunggu kan, menunggu lama tak terbit-terbit kan. Sebab buku keluar, majalah keluar bermaksud duit lah kan. Maksud duit. No book, no talk lah kan. No money lah. Okey, kalau dulu kalau kita buat majalah kalau lagilah 27 hari bulan, setiap bulan majalah tu mesti berada di pasaran. Maknanya 27 hari bulan setiap bulan. Sebulan sebelumnya. Ya, sebelum masuk 1 hari bulan, 27 hari bulan, yang bulan akan datang misalnya sekarang bulan Jun kan. 27. So kita dah siap untuk Julai punya dah terbit hari ni. Julai punya isu dah siap Jun. dah siap. Kalau lewat daripada tu saja, dia akan efek kita punya pasaran. Sebab kita kira orang dapat gaji dapat gaji je dia orang belanja. Dia orang belanja, dia akan cari magazine lah, buku ke whatever lah. So kalau misalnya dia ada certain date, certain hari lah, misalnya dulu hari Jumaat kan. Dia biasanya yang shopping ni orang perempuan kan. So kalau hari Jumaat tu magazine belum keluar lagi, dia orang dah pergi round di kedai. Kalau tak ada, dia habis lah. Kita punya sale dah inilah. Dah apa apa kita kata dah tak boleh, dah habis lah. Dia dah pakai beli barang lain lah kan. Pasal dia lalu baju dia tengok magazine tak ada kan. So dia tak ada belilah. Dia tidaklah sampai musahak sangat dia nak apa kan. Jadi itu kita kena kejar deadline, timing tu mesti sangat ni lah, sangat musahak lah. Dan timing ni kita punya timing work progress ni dia tak boleh satu orang, dia mesti team. Satu team, maknanya semua orang tu faham. Accountable. Dia mesti semua orang faham, bertanggungjawab. Dan semua orang tahu kalau misalnya mak tanya mana ni bahan, orang tu semua dah tahu ni kita lambat. Dan mereka tahu bahawa apabila mereka lambat, dia akan menjejaskan kita punya pengeluaran magazine. Dan tapi ada juga Kak Long, misalnya kan semua dah okey dah, tiba-tiba bila sampai nak cetak pula, mesin cetak pula rosak pula kalau. Itu sebab macam saya dulu jaga production ke budak ni. Lebih kurang lah, maknanya bila saya ambil order daripada ejen kan, lepas tu saya mention kat mak berapa naskah, dan saya siap-siap call printer. Sebab printer dia ada queue dia ada queue. Jadi saya inform kat printer, okey kita akan hantar bahan tarikh ni you kosong tak tarikh tu. Sebab kalau katakan printer ada queue dan masa kita masuk tu kita tak boleh ke depan, kita lambat. Walaupun kita cepat, disebabkan queue tu kita jadi ke belakang kan. Dia misalnya dia keluar 27 hari bulan kan. Dia punya printing dia 1 minggu atau 10 hari macam tu. So by 10 hari bulan, setiap bulan kita dah kena hantar printing. Bahan-bahan tu kena hantar printing. Bukan maknanya nak cetak, pasal dia ambil masa kan. Betul. Nak cetak. Dan kita kena tengok pula masa kita hantar printing tu, dan kita tengok bulan tu dia jatuh cuti ke, berapa hari cuti, ada raya ke. Betul. Kan. Walaupun dia raya, dia cuti 1 bulan tu sampai berapa kali, magazine mesti siap pada 10 hari bulan. Lagi pula kalau macam cuti ni mak, cuti raya, cuti raya Cina. Sebab printer kita dimiliki oleh bangsa Cina. Jadi selalunya bangsa Cina dia akan cuti 2 minggu untuk tahun baru dia, tahun baru Cina. Jadi kita punya majalah pun kena siap semua, dipercepatkan deadline. Cuma kadang-kadang macam kita dulu terlibat dengan iklan juga kan. Maknanya majalah ada iklan, itu tugas saya jugalah. Saya akan call orang iklan kan, boleh tak kasih awal cepat, kita nak filem cepat, apa semualah. So macam mak cakap tadilah, bila kita accountability, ni bukan kerja seorang bila kita melibatkan buku kan, majalah, surat khabar, dia melibatkan tim. Dia macam domino effect kan mak. Tahu tak permainan domino kan, jatuh satu semua jatuh kan. So bayangkan kalau satu tersekat kan, dia tak boleh gerak tau yang lain. Jadi bila kita buat dalam bidang ni, kita memang ambil berat lah. Itu sebab kalau orang nak buat printing business, nak buat syarikat penerbitan ni, dia mesti ada team, in-house team. Mana semua ada kat situ, penulis ada, graphic artist ada, semua ada kat situ. Jadi kita tidak melibatkan, kita sub-sub kan, tak boleh kan, lambat. So semua in-house Jadi maknanya dan lagi satu, kalau perasan tak yang kita buat dulu, misalnya sekarang kita nak buat untuk bulan sekarang bulan berapa? Bulan Jun sekarang kan? Jun, kalau ingat kita buat untuk bulan berapa punya magazine?
Yang dululah Mun ingat 3 bulan ke depan. Saya pun kena siapkan artikel kan rencana. So, dulu saya jadi kolumnis juga. 3 kena siap 3 terus. Sekarang bulan Jun tapi kita dah siap bulan September punya isu. Maknanya saya dah bagi assignment kepada staff semua, kewartawan kan, dia orang kena prepare magazine untuk preparekan artikel untuk bulan September punya isu. Jadi bukan bulan Julai ni dah kita siap 3 bulan yang kemudian. Maknanya Julai bulan berapa? Bulan 4 April kita dah siap Julai. Itu peranan deadline lah. Lepas tu Mun ingat lagi bila kita cari berita kan, bahan untuk majalah kan, kita, kan dulu kita banyak interview artis-artis kan untuk majalah Ibu. Kita usaha tidak tanya soalan-soalan yang tengah viral mengenai pasal suami isteri ni lah. Dan kita pun tak selalu sangat tanya mengenai rahsia rumah tangga. Banyak apa rahsia kebahagiaan. Sebab masalah dia kadang-kadang artis lah kita interview 3 bulan yang lalu. Tuk-tuk 3 bulan kemudian dah something happen kan. So kita ada macam trik kita lah bila kita interview usahawan ke even menteri pun sebab kita buat kerja awal daripada majalah tu kan. So macam Mak, kalau macam bila kita buat macam Mak sekarang buat antologi kan, so deadline dia macam mana? Deadline macam tu lah. Ialah pasal antologi ni bukan penulisnya bukan kerja full time kan. Jadi Mak bagi kelonggaran lah. Mak tahu sebab penulis-penulis ni mereka ada komitmen lain. Misalnya mereka ni bekerja kan sebagai guru, sebagai engineer, macam-macam lah. Dia ada komitmen. Mereka ni bukan penulis penuh masa. Kalau penulis penuh masa tu memang mereka fokus 100% untuk menulis kan. Tapi mereka ni ada lain-lain kerja. Jadi tak dapat nak fokus. Tapi kalau tahu masa PKP tu hari, Mak buat challenge 14 hari menulis. Kira deadline dia 14 hari 14 lah. Daripada Mak ingat yang fasa kedua tu, daripada 14 hingga 30 kot. April Mak buat 28 macam tu lah. 14 hari yang fasa yang kedua tu. Dapat kat Long. Mak buat antologi bukan siapa-siapa. Ini perlunya satu deadline ni. Kita nak challenge diri kita lah, cabar diri kita. Kalau kita bagi kena desak. Desak tu lah sebagai force lah. Satu faktor pendesak lah. Kita kata ada deadline kan. So kita sebagai satu faktor pendesak, jadi kita kena meet the deadline kan. Dan kita challenge diri kita lah. Aku boleh buat tak? Macam tu kan. Jadi kita memang boleh. Mak ingat lebih daripada 10 orang yang serah artikel mereka, karya mereka genap 14 hari dia orang serah. Jadi maknanya kalau mereka fokus, boleh buat. Boleh buat kan, boleh buat. Tapi kalau ada kerja-kerja lain kan, memang tak boleh nak buat lah pasal. Tapi satu kat Long Mak tengok kan, especially satu Mak. Satu-satu campur lah kan. Especially penulis perempuan dengan wanita ni kalau dia banyak komitmen dia. Macam Mak pun kan, kejap nak masak lah, kejap nak sidai kain lah, kejap jadi itu kita kena set kita punya priority. Kita kena set kita punya jadual kerja kita lah. Masa bila kita nak menulis. Jadi kita supaya tak terganggu lah, tak terganggu oleh aktiviti lain ni lah. Misalnya kan orang yang berkejaya ni, kalau betul-betul dia committed, dia nak jadi penulis kan, dia cari masa lah. Misalnya malam-malam kan, orang dah tidur kot, dia larat lah. Ataupun subuh-subuh dia bangun kan, berapa jam sebelum subuh tu dia dah bangun, dia dah menulis kan. Kena disiplin jugalah Mak. Disiplin diri dan memang betul-betul orang kata committed lah. Memang strong will lah dia nak menulis kan. Boleh. Memang boleh. So orang kata anything lah, apa-apa yang kalau kita nak kan, memang boleh macam apa tu, ada tu yang mak tahu tu memang mereka boleh buat. Dan mak tahulah ni tak mudah. Nombor satu, banyaklah problem halangan-halangan dia. Misalnya tak ada idea, duduk kat depan komputer tu tak tahu nak tulis apa.
Ni kita belum tahu teknik dia. Teknik menulis tu kita belum tahu dan kita belum menjiwai lagi dia punya bidang tu kan. Mak adalah seorang wartawan ni yang dah berpengalaman lama lah dalam bidang penulisan kan. Dan mak jumpa dia projek ni macam dah nak habis dah. Dah tamat dah. So macam kakak dia, you buat Kak Ramah satu cerita pengalaman you sebagai wartawan dulu. Okey Kak Ramah, yang luar biasa, cerita yang luar biasa. Dia kata okey. 2 hari kalau dia buat. 2 hari dia buat. Yalah, dia dah biasa menulis kan. Bila dia duduk je tu, 1 hari yang mesti siap. Macam kita dulu memang kita train macam tu, tak boleh nak satu rencana tu kita nak ambil sampai 1 minggu, tak boleh. Kalau mak punya penulis dulu pun 1 hari dia orang pergi buat appointment, jumpa, dapatkan bahan, besok dia orang tulis. So maknanya dia tak boleh berlengah lah. Bila the moment dia berlengah, dia start lah buat benda-benda lain. So sementara kalau nyala rasa passion nyala rasa tu membuat semangat dia tu, masa tu kena menulis, tak boleh tunggu sejuk. Kalau dah sejuk tu memang dah tak menulis. Boleh panggil sindrom Coca-Cola tak? Macam-macam kan. Coca-Cola kan, bila kita goncang membuat-buat kan, tapi lepas tu dia habis kan buih dia. Kita itulah part yang masa tengah membuat-buat tu kan kita tulis, boleh tulis kan. Sementara macam kita rasa semangatnya masa kita tu kita tulis. So lagi satu dia punya semangat ni, kita datangkan semangat kita ni, especially terutamanya kalau kita menulis buku. Buku ni kan projek besar kan, kita kena tulis macam nak buat novel ke, buku apalah, self help ke, motivasi ke kan. Dia kan banyak kan, 200 halaman ke 300, 150 kan. Kalau kita tengok kertas kosong ni, kita kata ya Allah, apa aku nak tulis dalam buku ni kan. Okay. So, kita kalau misalnya projek yang besar-besar macam ni, kita pecahkan dia kepada kecil-kecil lah. Dia punya kecil-kecil. Misalnya mak selalu cakap sehari selai je kita tulis. So, kalau misalnya mak bagi 14 hari kan, satu antologi tu 10 muka surat. So sehari selai je. Tapi kadang-kadang kalau kita dah start menulis tu, dia punya rolling kan, dia punya dah start rolling, okey lah, carry on lah. Tapi kalau misalnya susah sangat nak datang idea tu, paksakan diri, tulis juga satu muka surat satu hari. Macam ni lah mak baca Quran kan, bila baca Quran tu kalau kata tak disuruh ke, tak didesak tu, tak ada je nak habis satu Quran kan. Tapi bila puasa kan, sempat 30 hari tu kan habis Quran. Ada yang berulang pula kan. Yelah, benda-benda kalau untuk even nak buat kain pun, dia bermula dengan benang yang sehelai itulah yang kita kait kan. Jadi mak, kalau macam katalah orang tu memang dia bukan jenis, katalah senang cerita, dia bukan jenis berdisiplin kan. So apa lagi cara yang dia boleh buat untuk cari pendesak tu? Selalunya dalam antologi mak ni, mak lah pendesak dia. Dulu pun mak pegang rotan tak? Mak ni pendesak daripada dulu kalau masa ada wartawan tu semua tanya, you punya rencana dah siap ke? Ni apa, dah dapat ke? Macam tu lah. So sekarang tu pun mak tanya juga, macam mana perkembangan, dah okey ke kan. Macam mana, bila boleh hantar, dah siap ke, siapa yang boleh hantar. So sentiasa ingatkan mereka lah. Jadi bila ada orang ingat, teringat lupa lah, tak tulis kan, macam tu lah. Sentiasa kena ingatkan kan. Jadi kalau bayangkan mak ada 10 antologi kat Long. Jadi every day mak call kan, ni hari ni group ni, besok group ni, ingatkan mereka kan. Jadi sebab kadang-kadang orang lupa tau yang mengenai accountability tu, tanggungjawab tu. Sebab bila antologi lagilah pula ada 34 orang, 35 orang kan. Jika seorang lambat, dia akan menjejaskan keseluruhan proses penyiapan
buku ni lah kan. Lambat seorang, lambat nak baca proof, lambat nak buat grafik, lambat nak hantar printing, lambat terbit kan, lambat nak jual. Dia kalau kita baca proof, macam mak buat penyuntingan naskah kopi tu dalam masa seminggu boleh siap. Kan, kalau misalnya kita dah terima semua bahan dia, kita buat, baca naskah kopi seminggu boleh siap. Hantar kita buat correction dalam masa, maknanya dalam 10 hari dah boleh complete dah kan. Dah termasuk proofreading apa semua kan. Cuma itulah yang mula-mula kita nak kumpul bahan tu. Kalau tak ada bahan tu, maknanya kita punya proses-proses lain tak boleh start. Jadi mak tak adalah ni sangat sebab benda ni bukan untuk jualan kan. Kalau untuk pasaran tak boleh. Macam itulah, kalau siapa yang pernah tengok Gantt chart memang Gantt chart tu dia bermula proses terusnya apabila proses satu lagi habis. Kan kita dah indicate dah. Jadi kelambatan satu proses menyebabkan satu proses lagi lambat kan mak kan. So macam mak lah kan, macam kalau katakan kilang lambat kena penalty lah. Kalau macam penulisan tu macam mana? Penulisan kalau disuat khabar ke majalah yang berbayar gaji, kena terminate penalty tu dia. Awak lambat ni, mana ni, tiap-tiap hari saya nak kerja awak surat tunjuk sebab sebab lah ni, kenapa ni, rencana ni tak dapat apa semua kan. Kadang-kadang kalau dia orang jawab apa, saya tak dapat nak contact ni lah puan, kata nak contact orang tu, atau minta sini nombor telefon biar aku contact tu. Kadang-kadang nak contact orang ni pun nak kena juga. Kalau you contact orang kerajaan, you contact pukul 10 pagi, pukul 11 pagi, dia orang dah tak ada kat meja dia tu. Pergi meeting ke. You nak contact pukul 8 pagi kan. Awal-awal you dah contact dia. Ataupun macam mak sekarang kan, dengan dah ada WhatsApp, dulu tak ada WhatsApp kan. WhatsApp ni malam-malam mana mak WhatsApp kan. Macam mak buat apa tu dulu, mak punya script writing dulu kan. Mak nak interview dia orang, malam-malam mak dah WhatsApp dah. So mak expect kan pagi besok lah dia orang akan jawab kan. Bila mak bangun pagi lepas subuh, mak buka WhatsApp, dia orang dah ada, dia bagi jawapan. Tapi kadang-kadang kalau pukul 1 mak WhatsApp, tiba-tiba dia jawab dulu. Yalah. Macam Muni pun mak, kalau orang WhatsApp, Muni mesti bangun, dia macam rasa obligated nak jawab lah kan. Tapi at the same time rasa macam tapi inilah tugas pendesak kan. Dia akan desak lah. Malam-malam lagi yang dah message dah pagi kan. Ini ada beberapa orang penulis lah yang nak buat buku dengan mak lah. Pun mak tanya dia, mak tanya, doktor dah macam mana progress, okey ke, ni ada problem apa-apa ke. Dia kata tunggu kat rumah, dia kata biar saya tulis dulu, dia kata itu ada beberapa orang kan. Jadi sentiasa mak ingatkan dia orang. Dan mungkin mak ni dah biasa kat long sejak daripada dulu ni, sebahagian daripada tugas mak tak rasa apa-apa. Mak tak rasa pula merungut ke nak label ke apa, tak ada. Mak bagi mak call orang tu memang sebahagian daripada tugas lah. Dan mak tak tahulah orang yang mak call tu dia dia marah ke tak marah. Mak tak tahu kan. Tapi mak ambil kira dia orang rasa terima kasih lah, mak ingatkan kan. Tapi mak ni sebahagian daripada tugas mak lah, call mereka ni untuk ingatkan ni deadline dah siap ke belum. Tapi kalau kata benda tu panjang lagi masa, mak okey. Tapi kalau macam sekarang nota untuk suami memang dah kita dah nak mula kan. Apa yang kita tengah buat ni bukan biasa-biasa tu, memang dah masuk setting. Dan yang sekarang ni tengah nak progress ni, nota tok suami tu misi penulis tu semua dah kena hantar dah. Dah tak boleh delay lagi sebab dah masuk kalau queue tu dia dah masuk queue lah. Tak boleh lambat lagi lah. Jadi mak kerja dia orang lah, mana ni bahan, mana bahan lah. Pasal dia memang tidak sale kalau kita tidak jual, tapi kita tidak berlaku adil pada penulis yang awal-awal hantar kan. Ada penulis lama awal hantar. Sebab mak dulu kat long dalam satu antologi tu, sebab dia lambat tulis lah, bukan ni yang kawan mak ni lambat tulis kat long, wasiat untuk anak dia long. Tapi yalah, umur dia pendek kalau dia meninggal lah yang kawan mak ni kan. Jadi tak sempat lah kita tengok apa dia, wasiat dia untuk anak dia tu kita tak dapat tengok kan, sebab dia lambat tulis. Orang lain kebanyakan dah hantar tapi dia lambat tulis. Mungkin dia tak sihat ke apa masa tu kan.
Jadi itulah dalam penulisan ni menepati deadline tu adalah mustahak. Dan deadline ni pun bukan macam mak letak kan. Bukanlah mak letak terlalu tight lah. Misalnya you kena tulis ni seminggu kan. Tak boleh, mak pun tahu dia orang tak boleh tulis. Tapi Muni rasa lah mak kan, bila kita cerita pasal deadline, bukan sahaja mengenai penulisan. Dalam kehidupan seharian kita pun semua mengenai deadline. Yalah. Kan macam kita masak kan. Tapi kita tak panggil deadline lah, kita panggil rutin mungkin kan. Rutin, jadual. Suami nak balik makan ataupun anak-anak nak balik makan daripada sekolah pukul 1. Jadi mak dah start fikir nak masak pukul 11, by 12.30 dah siap masak. Ataupun macam dulu kita buka puasa kan. Buka puasa. So kalau nak makan buka puasa 7.30 dah ready dah semua, pukul 6.30 dah kan, ready. pukul 7. Ya, mesti. Jadi dalam hidup kita pun rasa memang deadline ni bukanlah sesuatu yang formal. Ada limit, ada bila set limit dia kan. Sampai dia akhirnya sampai bila kan. Mak dulu kan kita ada buka restoran kat Long. Mak dulu sebelum buka restoran mak fikir, ya Allah macam manalah kita deadline kita sebulan sekali kan kat Long kan. Tapi kalau buka restoran hari-hari kat Long dia punya deadline dia. Mak kata boleh ke kan. Tapi takdirnya pula mak buka restoran. Rupanya boleh. Maksud dia apa mak? Kalau restoran dia orang masuk kerja pukul 7 pagi, pukul 11 mesti siap masak. Dia ada sistem lah macam mana nak buat. Mana pukul 11 pagi pintu restoran tu dah buka. Mana kalau orang nak makan ataupun nak bungkus, makanan dah ada. Dan yang itu kita tak payahlah kita buat semua menu tu serentak. Kita buat yang mana orang nak makan dulu. Misalnya nasi ada, sambal belacan ada, ulam-ulam ada. Sebab boleh rasa itu berbalik bila kita cerita pasal deadline kan. Dia bukan mengenai hanya tarikh akhir itu saja. Dia sebenarnya mengenai matlamat, mengenai goal kan. Jadi bila goals tu matlamat dia apa? Kita nak sediakan makanan untuk makan tengah hari. Makan tengah hari pukul berapa orang selalu datang makan? Pukul 12. Matlamat lah tu. Itu matlamat. Jadi seperti semua tahulah bila matlamat dia kena ada yang formula SMR, SMART tu lah, SMART specific, measurable, attainable, relevant dan specific. Specific tu kena mention pukul berapa kan, tarikhnya bila. Jadi Muni rasa dalam situasi seharian kita macam restoran dia tak panggil deadline, tapi secara tak langsung sebab dia ada matlamat dia nak capai, misi dia nak capai. Orang selalu makan kalau untuk lunch pukul 11 dia dah datang dah. Ataupun pukul 10.30 dia datang untuk tapau untuk bungkus. Kita dah tahu dia nak bungkus apa dulu. So sama juga macam orang tukang jahit kan. Tukang jahit pun kan. So dia ada sistem kerja dia lah kan. So dia ada nak potong dulu ke kan, ataupun dia nak buat satu-satu. Dia ada sistem dia sendiri sebab dia tahu by bila pukul berapa tuan punya baju nak datang collect kan. Kalau lambat dia lambat dapat duit. So selalunya matlamat itulah yang menyebabkan kita selalunya lah yang menyebabkan kita letak deadline surat khabar. Kita nak keluar di pasaran time gaji 27 hari bulan. Itu matlamat kan? Matlamat kita. So macam mana kita nak capai matlamat kita, kita atur strategi lah. Jadi part itulah. Dan kalau kita buat deadline ni untuk diri kita ke untuk orang ke, macam kita nak deliver something lah, kita ada buat perkhidmatan apa-apa, kita nak deliver something, jangan over promise lah. Maknanya pendek sangat. Esok boleh siap. Sedangkan kita tahu memang kita tak boleh siap esok kan. So jangan bagi over promise lah. Maknanya kalau kita rasa 4 hari kita boleh buat, kita cakap 4 hari lah. 4 hari boleh siap. Misalnya kata buku kan, kalau macam antologi ke buku kan, bila Kak Ramah boleh siap. Jadi mak akan calculate lah printing 2 minggu, ini berapa kan. So kita anggaran dia dalam masa 3 minggu. So kita tak boleh kata minggu depan boleh siap.
Tak boleh. Kalau kata orang tu dah planning, dah nak buat apa-apa, kita kata tak boleh, tak siap ni. Tak siap, tak boleh. Jangan you plan apa-apa, nak buat pelancaran ke nak buat apa, tak boleh. Memang tak sempat. Macam dulu Muni kan, sebab Muni tahu proses untuk buat cetak, dia kena buat plate kan. So kalau saya nak buat emboss, nak buat spot UV, dia kena ada satu lagi plate. Jadi saya selalunya, sebab printer kalau besar semua in-house kan. Tapi ada printer dia outsource, plate orang lain, blok orang lain kan. Jadi selalunya saya akan take consideration printing sebenarnya siap semua daripada plate sampai cetak, sampai binding sampai bungkus untuk deliver ialah 4 hari sebenarnya. Tapi disebabkan cuti, mesin rosak, selalu saya kata 7 hari. Jadi ini kita dah ni lah, kita dah budget 7 hari. Dengan klien pun saya kata 7 hari. 7 hari kerja sebab kita kena assume all this emergency lah, contingency plan mesti dah ada. Kalian tahu, kalau dalam surat khabar kan, pasal mak pun lama dalam surat khabar, abah pun lama surat khabar kan. Kadang-kadang kita dia selalunya deadline dia pukul 5 petang tu, bahan semua dah masuk lah. Tapi kalau ada news yang penting tu, ada reserve lah, dia kosongkan page tu, tunggu wartawan bagi bahan lah kan. Dia tunggu lambat sikit. Tapi dia adalah printing dia dia start cetak pukul 10 ke macam tu kan. Tapi kita kadang-kadang kalau ada satu peristiwa yang menggemparkan, misalnya helikopter yang bawa VIP terhempas kan. So dia kena tunggu, dan benda ni, dan yang berita penting ni dia akan duduk di muka harapan. Bila letak di muka harapan, dia kena tunggulah. Maknanya printing, maknanya surat khabar tu akan terbit besok lambat. So, kalau mak pun tahu, besok surat khabar datang lambat lah, pasal page yang depan tu belum siap kan. Yang sepatutnya dia dah cetak, tapi dia nak tunggu berita ni, dia kena lambat cetak lah. Mak, dalam seminit, kalau mak boleh sum up apa yang mak nak cakap ni. Mak, itulah kata, ini pentingnya kita ada deadline dalam kita punya kerja, dalam kita punya kerjaya lah. Kita bukan saja orang yang set date line untuk kita, diri kita sendiri pun boleh set kita punya deadline sendiri. Macam mak pun macam tu je, mak set kan, pukul hari ni mak nak baca berapa banyak artikel, mak nak baca berapa banyak artikel kan, hari ni mak nak buat apa, dan mak capai tak apa yang. Jadi dengan cara macam ni, mak ada goal untuk setiap hari. Betul. Dan apabila dapat capai goal ni, kita rasa kita achieve something lah. Betul. Kita achieve something. Jadi kita rasa happy lah. Betul. I have done something today kan. Jadi kita rasa ada kejayaan kecil lah dalam apa yang kita buat kan. Betul. Jadi ni kita sendiri je set kita punya deadline untuk hidup, untuk hari-hari kita punya aktiviti lah. Betul. Saya setuju part tu, dan selalu apa yang saya buat ialah saya create things to do. Jadi bagi saya things to do adalah deadline kecil lah untuk hari itu kan. Jadi bila kita sebut deadline, bunyi macam satu projek yang besar ataupun kena submit artikel atau rencana kan. Tapi bagi saya things to do adalah cara untuk kita disiplinkan diri kita dan menjadikan benda itu sebagai rutin. Jadi jika anda suka video ini, boleh share dengan kawan-kawan yang lain, ataupun jika ada komen ataupun sebarang tanda pandangan, boleh letak juga di bahagian komen. So sehingga ke lain siri Sembang M&M, saya Mimi Saleh dan Mak Hajarah Rahmah Saad mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.